Okey. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah, kita mula ya. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkait dengan teknik i'rab. I'rab dengan menggunakan kaedah 5 soalan scan. Kita nak guna kaedah 5 soalan scan pada hari ini. Macam mana 5 soalan scan ni akan membantu kita menyelesaikan masalah i'rab. Alhamdulillah, kaedah ini saya buat, entahlah saya buat bila pun saya tak ingat. Cuma yang penting bila saya nak mengajar, saya akan selalu guna kaedah ini daripada dulu. Secara rasminya saya tak tahu bila dia tercipta. Kaedah i'rab mudah 5 soalan scan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita tengok yang ni. Yang ada buku muka surat 12. Ya, tengok sini dulu. Sambil-sambil tu boleh tengok. Okey. Kaedah 5 soalan scan ni sebenarnya ia adalah kaedah yang menyusun saja apa maklumat yang awak ada. Sebenarnya awak dah tahu maklumat tu. Banyakkan orang dah tahu apa beza antara isim dengan fi'il, i'rab, nama i'rab. Banyak orang yang dah tahu, tapi masalah dia tak tahu nak mulakan i'rab. Betul tak? Betul tak ini masalah utama pelajar-pelajar termasuk awak lah. Iaitu dia tak tahu nak mula i'rab tu macam mana. Nak start dia macam mana, lepas tu tengah dia macam mana dan akhir dia macam mana. Pangkal dia macam mana, akhirnya macam mana. Itu yang saya perasan. Semua orang nampak kan ni? Nampak kan slide ni, screen ni? Okey. So, dengan kaedah ini, pelajar akan dipandu. Dia macam guidance. Guidance untuk awak jawab soalan i'rab. Bukan soalan i'rab saja sebenarnya. Hampir semua soalan nahwu boleh selesai dengan 5 soalan scan ni. Okey, semua orang nampak kan ni? Saya cuba jawab sikit, chatting ke apa ke. Saya takut nanti saya mengajar seorang-seorang pula dah. Seorang sendiri. Saya je tahu, nampak awak tak nampak pun. Nampak tak? 5 soalan scan ini. Hello? Nampak atau tidak? Semua kenapa semua senyap ni? Chatting lah, chatting tak apa. Jawab sini pun boleh. Okey, nampak. Tolonglah awak bersegera sedikit menjawab sebab kita masa tak banyak, hanya 50 minit sahaja. Kita nak kena kejar masa tu. Okey, saya mulakan. Dia bagaimana maksud saya nak guna 5 soalan scan macam ni saya mula pada awal. From zero. Mana pergi masa tadi? Sekejap ya. Okey. Dia sebenarnya kalau kita dah duduk dalam satu ayat atau satu teks kan, yang kita nak i'rab. Dalam PSL SPM dia tak bagi satu ayat panjang. Dia tak bagi kita untuk i'rab. Dia biasa bagi satu ayat, 2 ayat. Sikit je lah kan. Lepas tu suruh kita i'rab. Tapi saya nak ajar awak ni dengan menggunakan satu teks, seluruh teks. Satu ayat Quran, satu muka surat Quran. Satu muka surat Quran. Kita satu muka surat Quran pun kita boleh guna kaedah 5 soalan scan ni. Tengok macam tu. Okey. Contohnya macam mana dia tu. Cuba tengok contoh ni. Kita ambil satu contoh ayat ni. Jadi ni contoh dari surah Al-Baqarah. Nampak tak ayat ni? Boleh baca tak ayat tu? Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nampak tak ayat tu? Boleh? Okey, bagus. Okey. Lepas tu ada alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Okey. Kita tengok situ. Maknanya setiap kalimah ni, setiap kalimah alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir ni satu ni kita boleh i'rab. Contohnya alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma lakum. Kita boleh i'rab guna 5 soalan scan. Setiap satu kalimah. Itu. Setiap satu kalimah kita boleh i'rab guna 5 soalan scan.
Itu yang penting tu. Jadi saya nak ajar ini ni kaedah 5 soalan scan ni, 5 soalan scan yang kita tengok tadi tu, dia boleh i'rab benda tu. Boleh i'rab satu persatu. Okay. So kita akan test sekarang. Minggu lepas kita try teks ni. Kan? Minggu lepas kita guna teks ni. Teks ni kita dah selalu guna dah. Ini kita try Quran pula. Kita ambil Quran, kita try 5 soalan scan. Macam mana nak guna 5 soalan scan ni sampai completely. Sampai complete. Dengan macam mana kita nak i'rab dia. Okay, are you ready? Ready ke tak ready? Okay, ready kan? Jadi, contohnya, alam ta'lam. Saya ambil macam contoh satu, di skrin saya ni sebenarnya tak sama dengan apa yang ada di skrin awak. Okey. Saya tolak sikit. Okey, contoh. Kita ambil satu kalimah untuk kita i'rab. Ready So, saya tunjuk bagaimana cara kita nak i'rab guna 5 soalan scan. Okey, contoh. Mula-mula sekali kita ambil kalimah. Kalau kita kata lam ni, alam ta'lam ni, ni haraf lah. Haraf kan lam tu haraf. Haraf ni dia mabni. Dia la mahalalah minan i'rab. Dia tak ada i'rab. Kita tak perlu i'rab lam pun. Biasanya kita ambil terus pada soalan biasa kita, dia akan menjurus kepada ni. Contoh, dia ambil satu kalimah. Lam. Alam ta'lam annallah. Okey, saya tukar pen sikit. Kalau tak berapa terang, biru. Okey, contoh. Kita tengok kita letak sini ta'lam. Ta'lam ke ta'lam tu? Okey. Alam ta'lam. Okey. Siapa boleh guna 5 soalan scan i'rab ta'lam? Siapa boleh i'rab ta'lam dengan menggunakan kaedah 5 soalan scan? Ada orang yang pernah join sebelum ni kan? Yang join apa? Join Nasko. Tapi ni kita guna contoh lain. Cuba siapa berani? Saya tulis nombor sini. 2, 3. Soalan 1, soalan 2, soalan scan kan 5 kan? 1, 3, 4, 5. Okey. Okey. Saya bagi contoh. Contoh tengok. Ni kaedah mudah. Setakat ni alhamdulillah kaedah ni dah memberi banyak. Buka muka surat 12 Semua orang buka. Ada buku kan? Semua orang ada buku tak? Saya bukan apa, saya jadi susah sebab kalau awak tak ada buku saya nak kena sentiasa scroll benda balik. Ada Pastikan ada. Kalau tak ada buku memang susah. Sebab saya pun jadi susah. Saya nak patah balik ke muka surat 12, dia jadi rumit. Sebab kita tengah annotation sekarang. Okay, ready? So, cuba baca soalan scan yang pertama. Yang kita tengok pertama tadi. Apakah jenis kalimah tersebut? Betul? So, kita tengok ta'lam. Apakah jenis kalimah tersebut? Ta'lam ni, jawapan dia ada 3 pilihan. Isim ke, fi'il ke, haraf. Okey. Ta'lam. Untuk jawab soalan nombor 1. Isim ke, fi'il ke, haraf? Fi'il. Bagus, Najmi. Danish Najmi. Okey, kita tulis fi'il. Lah, mana pergi hilang? Dah pergi ke mana? Boleh dah hilang ke? Dah. Macam mana dia boleh hilang? Dia terdelete kot. Aduh. Tak apalah. So soalan nombor 1, 2, 3 tu saya tak tulis. Saya tulis gini je. Macam mana dia boleh hilang tiba-tiba? Ajaib pertama kali berlaku dalam sejarah FJMOC. So ta'lam saya matikan ni. Okey. Soalan nombor 1. Isim ke fi'il ke haraf? Okey, fi'il. Okey, dia fi'il. Betul. Yang kedua. Soalan kedua apa dia? Apakah i'rab kalimah tersebut? Kan, betul. Soalan scan yang kedua. Jawapan dia? Apa?
Apakah i'rab kalimah tersebut? Bila kita tanya soalan i'rab, dia hanya ada berapa pilihan depan kita? Kita hanya ada 4. Kan? Iaitu, tengok dalam buku tu. Dalam buku tu ada. Iaitu, dia majzum ke, marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Okey, majzum. Terima kasih Hidayah. Majzum. Betul. Okey, majzum. Majzum. Okey. Soalan berikutnya, apakah i'rab dia? Selesai. Majzum. Soalan berikutnya, kenapa dia majzum? Kan, betul tak? Soalan ketiga. Kenapakah ia majzum? Ni nak rujuk mana jawapan ni? Nak tengok kat mana jawapan dia? Jadual mana satu? Jadual JIF. Jadual JIF. Muka surat 6. Kalau tak salah, muka surat 6. Jadual JIF muka surat 6. Ya. Jawapan dia ialah, kenapa dia majzum? Sebab ada lam. Alam ta'lam tu lah. Alam ta'lam annallah. Sebab ada lam lah. Ni lam ni. Tu maksudnya adakah? Tu makna hal. Itu punca kenapa dia jadi ta'lam. Itu sebab. Kenapa jadi ta'lam, tidak baca ta'lamu. Atau ta'lama. Kenapa tak baca ta'lama? Sebab dia ada lam. Kalau dia ada lan, an, baru dia baca ta'lama. An ta'lama. Lan ta'lama. Tapi sebab dia lam, jadi lam ta'lam. Soalan keempat. Soalan sekian yang keempat. Dengan apakah ia majzum? Dengan apa? Dengan, ni rujuk jadual mana? Jadual Jati muka surat 7. Jadual Jati muka surat 7. Sebab, dengan apa dia majzum? Dengan sukun. Kenapa dia majzum dengan sukun? Sebab dia mufrad. Bukan hazaf nun ya. Bukan hazaf nun Hidayah. Kenapa dia bukan hazaf nun? Sebab dia mufrad. Kalau hazaf nun ni bila mana dia musanna dan jamak. Mana nak tengok dia musanna dan jamak? Macam mana? Okey, kalau begitu saya tunjuk, saya terangkan sikit. Memang ini biasa pelajar akan keliru. Jadi saya nak terangkan sikit bagaimana dia tak jadi. So jawapan tadi faham. Walaupun dah hilang tapi faham dah tu. Okey, saya tunjuk kenapa bukan dengan hazaf nun. Soalan dia. Kenapa bukan dengan hazaf nun? Kita tengok jadual Jati. Tengok jadual Jati. Okey, ni jadualnya. Kenapa tidak dengan hazaf nun? Tengok sini ya. Everybody. Tengok sini. Jadual Jati ni jadual tanda i'rab. Jadual tanda i'rab, kita tengok tadi kita kata merujuk pada alam ta'lam ni. Cerita kita ni masih lagi di alam ta'lam tadi. Dia kata majzum. Okey, majzum. Ni ingat ni isim, ni fa'il, jangan bertukar. Isim tengok belah sini, fa'il belah sini. Jadi alam ta'lam tadi isim ke fa'il? Ta'lam tadi fa'il. So kena tengok belah sini. Jangan tengok belah sana. Tengok sini. Dia fa'il. Okey, kita nak tengok sekarang ni. Soalan pertama, apakah jenis kalimah? Ta'lam tadi tu merujuk pada ta'lam. Dia adalah fa'il. Apakah i'rab dia? Majzum. Okey, settle. Sekarang ni fa'il kita dah bulat, majzum kita dah bulat. Okey, nampak? Cara guna jadual Jati ni. Bulatkan dulu. Majzum. Kemudian, kenapakah dia majzum? Sebab ada lam. Bukan tengok kat sini. Yang lam tu tengok kat jadual JIF muka surat 6. Sebab tu saya cakap kalau siapa tak ada buku memang susah nak belajar. Memang kena ada. Okey. Kemudian soalan keempat, dengan apakah dia majzum? Soalan tu jawapan dia duduk sini. Jalan kena sini. Dia majzum kan? Sini. Okey. Nak tengok sama ada dengan sukun ke hazaf nun ke hazaf nun. Itu je, ada dua je pilihan kita untuk jawapan ta'lam tadi tu. Subutin nun tak ada chance. Sebab apa? Majzum tak ada dengan subutin nun. Jadi sama ada sukun atau hazaf nun, betul tak? Ni pilihan kita ada. Sukun atau hazaf nun. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Kita tengok atas, gerak. Kalau saya boleh buat arrow lah kan. Kalau saya buat arrow, dia akan jadi gini. Buat arrow. Contoh buat arrow lah. Ataupun ada arrow di sini. Ada. Kalau saya buat arrow saya tak cantik lah. Okey.
pergi sini. Ta'lam, merujuk pada ta'lam tadi. Masih lagi merujuk pada ta'lam. Okey. Kalau kita kata sukun lah jawapan dia. Kalau kata sukun. Majzum bis sukun. Kenapakah dia majzum bis sukun? Soalan awak kan? Sebab dia tengok atas ni. Dia naik atas. Sebab dia tu. Betul-betul bergeraknya. Iaitu dia adalah mufrad. Sebab tu dia majzum bis sukun. Dia akan majzum dengan hazaf nun jika dengan hazaf nun ni jika kalau dengan hazaf nun jika dia yang atas apa dia tulis? Jika dia musanna atau dia jamak. Wah, baikku. Teruk sangat tulisan. Okey. Macam tu. Jadi ta'lam tadi mufrad ke musanna ke jamak? Everybody. Ta'lam. Kalau musanna dia mesti ta'lamani kan? Asal dia lah ta'lamani. Ta'lamuna barulah jamak. Musanna dan jamak ta'lamani, musanna ta'lamuna jamak. Tapi sekarang dia ta'lam, so dia mufrad. So sebab itu dia marfu' dalam majzum bis sukun. Faham Hidayah? Faham sekarang? Okey. Hello? Okey, bagus. Itu macam tu kita mahu. Maknanya tak apa awak buat salah. Buat salah ni supaya orang lain dapat tahu. Kalau tak buat salah nanti orang lain pun mungkin tak tahu. Okey, kita pergi kepada faham jadual jati ni sekarang ni. Okey, nak bagi tahu awak. Kita dalam belajar belajar nahwu ni, bahasa Arab ni, kena akan sentiasa berpindah jadual jati, jisim, jif, jati, jisim, jif dan juga 5 soalan scan. So awak kena rujuk sentiasa benda tu. Saya tak boleh lah nak tulis semua benda tu kat sini kan. Okey, so saya matikan situ. Settle. Sekarang kita pergi kepada ayat lain. Kita pergi kepada ayat lain. So habis settle ta'lam. Habis ta'lam. Okey, saya pergi bawa awak ke satu lagi. Kita i'rab kalimah yang selepas itu. Apakah i'rab kalimah selepas itu? Apakah kalimah selepas itu yang kita nak i'rab? Alam ta'lam anna. Anna ni saya malas nak i'rab je lah. Sebab apa? Anna ni dia haraf. Kalau haraf ni i'rab pun macam tu je lah dia. Kalau i'rab dia tak perlu 5 soalan sekian sebab dia terlalu mudah kan. Dia mabni, dia terlalu mudah. Jadi anna ni haraf je lah. La mahala la minal i'rab. Tak payah cerita. Kita ambil satu contoh ni. Allah. Annallaha. Siapa boleh buat 5 soalan scan kat sini? Dalam tempoh 1 minit dari sekarang. Cuba. Untuk i'rab Allah. Siapa tahu? Guna 5 soalan scan juga. Saya nak buat guna 5 soalan scan juga. Allah. Okay, Allah. Okey. Siapa boleh? Silakan. Okey. Siapa? Silakan. Awak nak jawab kat chatting je, tak apa. Soalan satu apa dia? Apakah jenis kalimah tersebut? Allah, jenis kalimah tu. Isim ke fi'il ke haraf? Everybody. Yes, Danish, Najmi, isim. Lagi. Allah tu isim ke fi'il? Cepat. Pantas. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Dia isim. Okey. Allah isim. So kita tulislah isim. Allah isim. Okey, soalan kedua. Apakah i'rab kalimah tersebut? Ada berapa pilihan kat kita kalau isim? Ada 3 je lah pilihan. Jangan pula majzum tak ada lah. Tak ada lah. Takkanlah majzum sebab dia isim kan. Kita dah belajar ni. Okey. Apakah i'rab kalimah tersebut? Marfu', mansub, majrur. Silakan. Jawab dulu. Cepat. Pantas. Ya, Danish Najmi, mansub dia kata. Lagi? Siapa lagi jawab? Silakan. Siapa lagi? Okey. Hidayah mansub lagi. Syafarah. Jawab. Chatting. Mansub Fahrin, bagus. Baru masuk dah dapat jawab dah. Fahrin. Ya, bagus, mansub. So kita tulis mansub. Maknanya anda semua dah faham ni sebenarnya ni. Nampak? Okey, saya nak suruh awak supaya faham dan pasal awak faham, awak boleh mengajar kawan-kawan yang kat luar tu. Tu tujuan dia. Awak mesti faham betul benda ni. Kan?
Bila awak faham kaedah ni, awak akan ajar kawan awak, dia orang akan faham dengan mudah sekali. Tu. Okey, itu soalan kedua ya. Mansub. Apakah i'rab kalimat tersebut mansub? Ketiga, kenapakah dia mansub? Kenapakah dia mansub? Soalan ni memang mencabar sikit. Sebab apa? Sebab saya tak ajar awak lagi. Itu sebab dia. Sebab kita tak belajar lagi tajuk tu. Tapi yang saya ajar ni sekarang, ustaz apa tanya, apa ajar benda yang tak belajar lagi? Saya nak ajar awak ni susunan. Dan awak tahu where you are. Bila awak belajar nanti tajuk mubtada, khabar tu awak tahu di mana awak duduk sekarang ni. Tu pemetaan peta dia lah. So kan awak tengok dah peta dunia ni. Tu inilah 5 soalan scan. Siapa tahu? Siapa boleh teka? Kenapakah dia mansub? Mana nak cari jawapan ni? Tengok kat ujung buku tu dia tulis tak mana nak cari. Dia cakap, dia tulis perkataan jisim. Perasan tak dalam dalam muka surat 12? Muka surat 12. Buka muka surat 12. Tengok soalan 5 soalan scan tu. Soalan scan yang ketiga. Kenapakah dia marfu' ke mansub kan? Kenapa sekarang ni dalam konteks Allah ni mansub lah. Kenapakah dia mansub? Dia tulis apa? Perkataan apa situ ujung sekali? Dia tulis jisim kan? Dia tulis jisim. Betul tak? Bermaksud jawapan untuk Allah ni soalan ketiga tu ada dalam jadual jisim. Okey, sekarang buka jadual jisim. Jadual jisim muka surat 5. Buka muka surat 5. Semua orang buka muka surat 5. Okey. Ingat tak yang kita nyanyi tu lagu tu? Al-mansubat ada 13, al-mafa'il 6 sekawan, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ulun bih, maf'ulun lah. Ingat kata kan? Maf'ul tani, maf'ul ma'ah, wal munada al-hal. Isim inna. Ada tak jumpa isim inna? Ada inna tak sebelum Allah tu? Sama dengan lagu tu. Ada tak jumpa? Nampak tak? Sebelum kalimah Allah, ni dalam teks ni. Sebelum kalimah Allah tu ada inna tak? Ada ke tak? Yes, Fahrin kata ada. Lagi? Orang lain? Ada tak inna? Ada. Akilah jawab ada. Ya. Habis tu yang kita jumpa ni, awak ni betul-betul lah. Betul ke inna? Ni inna ke anna? Inna ke anna? Sebenarnya inna dengan anna dalam bahasa Arab ni sama maksud. Sama je maksud dia. Sesungguhnya juga. Maksudnya pun sesungguhnya. Fungsinya pun sama. Anna pun sama. Inna pun sama. Habis tu kenapa kat sini dia anna tak jadi inna? Itu tak payah cerita lagi lah. Dia adalah dia punya cerita dia. Bagaimana nak baca anna bila nak baca inna. Tak masuk dalam silibus SPM. Itu tak payah pusing. Okay. Itu kalau semua benda saya nak ajar sekarang ni, tak habis lah kita punya silibus hari ni. Kan? So bersabar. Satu masa kita dah habis settle kita punya silibus, kita akan cerita satu persatu. Lebih lanjut lagi. Faham? Boleh ya? Sabar. Sekarang ni okey, ada inna. Jadi jawapan sini apa dia? Dia tulis isim inna. Betul. So isim inna ada jawapan dia. Yang dalam jadual jisim itulah pilihan yang kita ada 13. Okey, so sini kita tak kata isim inna lah, kita kata isim anna. Sebab dalam tu dia anna, so kita follow yang ayat asal. Okay, isim anna. Letak sabdu ya. Anna ni kalau letak sabdu sebab dia ada dia ada anna, nanti orang salah faham. Nanti salah pula. Isim anna. Isim jangan letak hamzah ya. Isim memang tak ada hamzah. Okey, kita pergi pada soalan keempat, 5 soalan sekian yang keempat. Apa dia cakap? Dengan apakah ia mansub? Dengan apakah dia mansub? Allah. Siapa boleh jawab cepat? Pantas. 1 saat dari sekarang. Okey, 1 saat dari sekarang. Dengan apakah dia mansub? Dengan Dengan apa? Jawablah. Dengan apakah dia mansub? Dia cakap kena rujuk jadual jati kan? Rujuk jadual jati. Yang kita tengok tadi tu. Muka surat 7. Jak Ustaz. Ya. Jak nak gimana? Okey, Fatahah. Betul. Syafara, Fatahah, Hidayah, Fatahah. Okey. Itulah jawapan dia dengan Fatahah.
Ya. Kenapa? Okey, soalan kelima. Soalan kelima. Kenapakah dia masuk dengan fathah? Sebab kenapa dia masuk dengan fathah? Jarur jati juga. Tengok ke atas. Yes, syafara mufrad. Kan? Ya, sebab dia mufrad. Alhamdulillah. Allah tu tulisan. Tak apalah. Okey, selesailah. Kita punya i'rab dia. Senang ke susah sebenarnya i'rab ni? Sebenarnya kalau awak ikut dia punya flow dia. Senang ke susah? Cuba saya beritahu saya. Hello? Senang. Ya, Hidayah kata senang. Bagus. Lagi? Cuba dengan komen orang lain. Nation senang. Nampak? Faham tak dengan 5 soalan scan tu bagaimana dia membantu awak? Okay. Kita pergi lagi. Kita tak apa. Kita nak pergi lagi. Sebab hari ni saya tak berhasrat untuk mengajar. Tapi Ustaz macam mana nak apa ni? Saya nak tarik je ni. Nak jadikan, nak buat dia jadi satu ayat. Nak jadikan dia satu ayat. Oh, nak bina ayat. Okey, nak jadikan dia satu ayat. Nak jadi satu ayat tu lepas ni lah. Sekarang ni kita ambil ayat yang dah siap, kita i'rab. Dah pandai kita i'rab ni semua, kita akan dapat bina ayat. Awak akan dapat bina ayat nanti insya-Allah. Awak akan dapat. Bagus soalan tu. Okey. Kita go slow. Slowly. Okey, jadi saya letak lagi di sini. Okey, contoh saya kata, anak ni saya tak nak. Inilah. Nak i'rab kulli. Siapa boleh i'rab kulli dengan 5 soalan scan? Siapa i'rab kulli? Kulli. Siapa boleh i'rab kulli ni? Inna Allah alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Siapa boleh i'rab kulli? Try. Siapa nak i'rab kulli dengan 5 soalan scan? Ataupun buka mic. Kalau buka mic lagi laju kita boleh ni. Kulli. Siapa boleh i'rab kulli? Ya, selamat datang Abdul Rahman. Okey, isim. Satu. Okey. Dennis jawab isim. Okey, itu satu. Soalan satu, isim. Betul. Soalan dua. Kulli. Soalan dua. Majrur. Dennis jawab majrur. Lagi? Orang lain majrur selain ni? Senyap terus. Okey. Macam mana? Majrur ya, Fahrin majrur. Okey, betul. Kulli majrur. Settle. Isim majrur. Okey, yang ketiga. Kenapakah dia majrur? Annallaha ala kulli syai'. Kenapakah dia majrur? Kulli tu. Saya tak nak tulis lah. Sebab ada ala. Yes, Abdul Rahman. Baru masuk. Terus jawab. Bagus. Kulli. Sebab ada ala. Ya. Jawapan ketiga adalah ala. Yang keempat. Dengan apakah dia majrur? Dengan apakah dia majrur? Dengan apakah dia majrur? Silakan. Siapa boleh tulis? Siapa boleh cakap? Dengan apakah dia majrur? Kasrah. Danish Najmi jawab kasrah. Okey. Lagi betul ke kasrah tu? Yang lain cuba. Saya nak dengar nama-nama lain juga. Semua orang jawab kalau boleh. Sebab saya nak tahu awak faham ke tak faham. Kalau tak faham nanti saya betulkan. Sekarang ni memang betul. Okey. Farid tanya bil kasrah. Betul bil kasrah. Kulli kan kasrah tu. Dengan kasrah. Okey. Yang kelima, kenapakah dia majrur dengan kasrah? Soalan sekian kelima. Kenapakah dia majrur dengan kasrah? Jawapan? Mana nak cari jawapan ni? Soalan yang kelima ni. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Sebab dia jadual mana? Jadual jati kan? Rujuk jadual jati muka surat 7. Sebab dia mufrad. Betul lah. Kulli tu ni mufrad. Kulli dia mufrad. Dia ada musanna sebenarnya kulli ni. Ya, betul Fahrin. Mufrad. Dia ada musanna dia tahu. Tahu tak musanna dia apa? Kila. Kullu tu dia musanna dia ada kila. Kila kilta. Dia ada musanna dia. Ya, kila.
Bukan kila. Kila, tak ada double L, tak ada sabdu, tak ada syaddah. So kila. So dia mufrad. So settle lah. Nampak? Walaupun perkataan rumit ni awak tak pernah i'rab. Awak pernah i'rab kulli sebelum ni dalam sejarah hidup awak belajar bahasa Arab 10 tahun. Awak pernah i'rab kulli? Awak tak pernah kan? Memang biasa orang tak pernah. Biasa orang i'rab Muhammadun, Zaidun, Al-Madrasati, betul tak? Kulli awak tak pernah i'rab. Walaupun kalimah awak tak pernah i'rab, dengan menggunakan 5 soalan scan, awak boleh jawab soalan tu dengan mudah. Itu sebenarnya kaedah. Faham? Okey. Kita pergi kalimah berikutnya selepas dia. Syai'in pula. Okey, kita tukar color. Warna apa kita mahu, kita tukar color lain. Boleh order. Order warna. Warna kelabu lah. Syai'in. Okey, syai'in. Cuba kita tulis kat sini sikit i'rab syai'in ni. Siapa yang macam tak apa nampak. Kita cari komen sikit. Okey. Syai'in. Allah tertarik begitu. Okey. Silap. Okey. Semoga pilih yang lain. Okey, kalimah syai'in. Siapa yang saya tulis kombinasi yang pertama? Okey, syai'in. Siapa boleh i'rab syai'in? 5 soalan scan. Silakan sekarang. 1 2. Sila jawab sambil saya tulis ni. Semua jawab. Isim pertama betul. Isim. Soalan 1. Soalan 2. Syai'in. Isim. Ya, syai'in. Soalan 2. Apakah i'rab kalimah tersebut syai'in? Ya. Teruskan. Soalan 1 beres, isim. Yang kedua. Apakah i'rab kalimah tersebut? Kita ada berapa pilihan? Kita ada 3 pilihan je. So, tulislah salah satu. Apa dia? Pilih. Salah satu daripada 3 itu. Hello. Jawablah. Ya, Farid majrur. Bagus. Lagi? Yang lain? Kenapa yang lain senyap ni? Malu ke? Ya Allah. Lelaki sudah menguasai kumpulan ini. Jangan malu-malu. Jawab je. Isim. Okey, isim. Betul, isim. Yang kedua dia majrur. Okey, majrur betul. Mana nak tahu majrur? Kan kita dah belajar gitu. Tengok video part 3 tu. Kalau ada bagi bawah kat belakang tu, majrur dah tu. Syai'in. Dah, tu majrur dah. Dah ada baris. Berakhir dengan tanwin. Bukan tanwin. Berakhir dengan kasrah. Bukan sebab tanwin tu Farin. Sebab dia kasrah. Kalau syai'an dia jadi mansub, syai'un marfu'. Okey. Nombor 3. Kenapakah dia majrur? Kenapakah dia majrur soalan dia? Kenapakah dia majrur? Everybody, syai'in, kenapakah dia majrur? Ni soalan ni memang mencabar. Awak kena ingat, soalan 3 kalau isim kena nyanyi. Soalan 3 kalau isim kena nyanyi, kalau fi'il kena nyanyi juga. Ingat macam tu je senang. Soalan 3 kalau isim kena nyanyi. Nyanyi lagu i'rab isim. Soalan 3 ni kalau fi'il kena nyanyi lagu i'rab fi'il yang kita nyanyi sebelum ni. Sekarang dia isim, syai'in, betul? Isim. Jadi kena nyanyi kat mana? Janganlah nyanyi daripada awal ucapkan nyanyi cinta ialah bahasa Arab. Lama nak habis lagu tu 5-6 minit. Macam orang biasa kan. Nyanyi part majrur je lah. Mana part majrur, sebab tu lagu tu kena hafal. Kena hafal. Masuk dalam channel YouTube lah. Hafal. Dah saya ambil part dia. Nyanyi apa lagu dia? Isim yang dijar 3 sahaja. Okey, muka surat 4 lagu. Isim yang dijar 3 sahaja, tidak banyak dengan haraf dan juga. Idhafat yang kedua. Itulah sahaja, cukuplah iya. So sebab majrur ni ada 3 je.
Tiga sahaja. Tidak banyak. Tiga. Satu, haraf jar. Saya syai'in. Sebelum syai'in tadi ada haraf jar ke tidak? Everybody. Saya kalau kelas yang biasa saya suruh nyanyi ni. Tapi masalah udah dalam. Tak boleh nak suruh nyanyi. Okey. Syai'in. Sebelum syai'in ada haraf jar tak? Kulli itu haraf jar? Tidak. Kenapa kulli bukan haraf jar? Tadi kita i'rab dia isim. Kulli tadi kita sebut. Kita i'rab kulli tadi kan. Soalan satu kita sebut isim kan. So dia isim. Mana tahu Ustaz tahu dia isim kulli? Tu dia baris kasrah tu. Perasan tak muka surat 11? Muka surat 11. Ingat tak kita belajar gitu? Muka surat 11. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Antara tanda-tanda isim ialah dia baris kasrah di belakang dia. So dia isim. Ya. Jadi dia kasrah. Jadi dia isim lah. Okey. Jadi dia bukan haraf jar lah. Kalau dah isim bukan haraf. Kalau dah isim bukan haraf. Ingat tak? Kita ada 3 je. Isim, fi'il, haraf. Kalau isim bukan fi'il, bukan haraf. Kalau fi'il bukan isim, bukan haraf. Kalau haraf bukan isim, bukan fi'il. Macam tu je. Sudah decide. Sebab tu pentingnya soalan scan tadi tu nombor 1 pentingnya untuk kita menentukan dulu. Identify dulu. Pastikan dulu dia ni isim ke fi'il ke haraf baru boleh i'rab. Kalau tak settle yang tu 4 lagi soalan kita tak boleh jawab. Penting tu. Step tu penting. Step number 1 ni sangat penting ya everybody. Jangan kesampingkan. Ni step ni. Step nombor 1 ni penting. Sama juga ni tadi. Step nombor 1 ni penting. Tu. Ingat ya. Jadi, majrur. Settle kat situ majrur. Sekarang ni syai'in. Dia bukan haraf jar. Kalau bukan haraf jar, dia ada 3 je. So, apa yang kita boleh jawab? Walaupun kita tak faham. Sebenarnya, kita tak belajar lagi tajuk tu. Kita dah boleh dapat lah jawapan dia. Dia adalah mudhafun ilaih. Kenapakah dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Ya. Idhafah tu dia punya proses dia. Cuma dia sebab mudhafun ilaih. Sebab dia mudhafun ilaih. Bukan sebab mudhaf ya. Mudhaf dia bukan tidak menentukan baris. Yang menentukan baris ialah mudhafun ilaih, bukan mudhaf. Sebab tu dalam jadual jisim saya letak dalam kurungan. Kan? Semua nampak? Ada kurungan mudhafun ilaih. Syai'in, mudhafun. Faham ke setakat ni? Ada siapa tak faham? Sebelum saya terus ke 4 dan ke 5. Siapa tak faham bagi tahu? Silakan. Alhamdulillah faham. Lagi. Next. Siapa yang tak faham bagi tahu? Setakat ini. Macam mana nak kenal mudhafun ilaih? Itu memang saya tak ajar lagi. Belum masuk tajuk tu. Saya tak nak ajar lagi lah. Yang kalau awak tak faham macam mana nak kenal mudhafun ilaih, tak apa. Sebab itu saya tak ajar lagi. Saya akan ajar next. Selepas settle ni. InsyaAllah minggu depan baru kita akan masuk mubtada. So yang ni baru kita nak settle dia punya ni. Sebab nanti dalam mubtada kita akan guna 5 soalan scan. Dalam khabar kita akan guna 5 soalan scan. Dalam apa lagi? Fa'il kita akan guna 5 soalan scan. Dalam maf'ul li ajlihi, maf'ul bih, mudhafun ilaih kita akan guna kaedah ni sampai bila-bila. So kaedah ni kena faham dulu. Faham ya? Bagus. Kalisa Sofia semua faham. Okey. Faham. Okey. Kita terus. Soalan keempat. Dengan apakah dia majrur lah? Dengan apa dia majrur? Syai'in. Dengan jawab. Dengan kasrah. Kena buat tanwin gini ke tak? Tak perlu tulis kasrah gini. Dalam bahasa Arab ni isu tanwin tak tanwin tu cerita lain. Sebenarnya tanwin banyak isu tajwid tapi ada kaitan dengan bahasa Arab. Okey, so tak perlu tulis dua macam tu. Tu satu je kasrah. Tu faham tu kasrah. Sama ada tanwin tak tanwin tu cerita lain. Okey. Kasrah. Kelima, kenapakah dia majrur dengan kasrah? Silakan. Sebab dia mufrad. Faharin dah hafal dah mak. Si hafal formula, bukan setakat hafal formula, hafal jawapan terus mufrad. Faharin pelajar form 4. Pelajar form 4 boleh jawab ni. Pelajar form 5 mestilah lagi boleh jawab. Okey? Tengok. Perasan tak? Dah sajalah. Habis. Habis. Boleh. Okey. Kita settlekan, ambil satu lagi contoh lain. Qadirun. Kita i'rab dulu. Okey, so saya padam yang tulisan ni awak salin-salin lah. Awak tak nak salin, awak dah salin saya sini sebab sekejap je ni. Kan dah salin ke? Macam mana?
Ini surah Al-Baqarah ya. Kalau buka Quran, surah Al-Baqarah ayat 106, 107 dan seterusnya. Dah salin. Okey. Okey, settle. So sekarang ni kita pergi kepada, kita cuba ambil i'rab yang lain pula. Okey. Kita ambil i'rab ayat sama, kita ambil qadir pula. Kita ambil kalimah qadirun. Qadirun. Cuba siapa boleh i'rab. Tulis kat chatting. Terus 5 soalan scan. Qadirun. Everybody. Saya bagi awak 30 saat dari sekarang. Okey, semua orang buat jawab sekarang. Saya tulis qadirun ni, siapa nak conteng, request conteng, request annotation. Saya bagi. Awak tulis pula sini. Qadirun. Okey. Siapa nak jawab tolong boleh request annotation. Silakan. Tekan je. Tekan je request annotation. Qadirun, silakan. Siapa nak request, siapa nak conteng, nak jawab silakan. Saya bagi masa untuk awak. Cepat ya, kita masa tak banyak. Sebab sekarang webback 50 minit je. Silakan. Abdul Rahman nak jawab. Voice boleh juga. Aku jawab aja. Apa dia? Fahrin jawab isim marfu' mudhafun ilaih bidhammah. Okey, Fahrin nombor 1 betul, nombor 2 betul. Nombor 3 tu mudhafun ilaih tu salah. Mudhafun. Okey. Ni webback dah bagi warning 5 minit lagi masa. Lepas ni dia akan mati sendiri. Kalau mati sendiri tu faham-faham lah ya. Okey, Fahrin jawapan Fahrin isim marfu' mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih di situ, Fahrin, cuba awak tengok dalam jadual jisim. Mudhafun ilaih dalam kolom mana? Marfu' ke mansub ke majrur? Jadual jisim muka surat 5. Majrur Farin. Qadirun. Run. Ya, marfu'. Dia marfu'. Isim betul, marfu' betul, mudhafun ilaih. Jadi okey. Kalau mudhafun ilaih dia majrur. Betul dah tahu sebut majrur tadi tu. Jadi sekarang ni dia bukan majrur. Jawapan dia ialah marfu'. Qadirun. Jadi dia marfu'. Marfu', kenapa dia marfu'? Yes, betul, marfu'. Soalan 3. Kenapakah dia marfu'? Siapa boleh jawabnya ni? Yang ni mencabar sikit. Okey, siapa boleh jawab? Qadirun. Soalan 3, kenapakah dia marfu'? Soalan 1 semua orang boleh jawab dah, isim. Soalan 3. Ada siapa nak request annotation? Nak main-main conteng-conteng? Marfu'. Okey, soalan 2 marfu'. Soalan 3. Siapa nak menyonteng sini? Jom. Marfu'. Okey, Farin, saya approve. Conteng. Soalan 3, Farin. Saya bagi Farin conteng. Conteng. Kenapa dia marfu'? Tengok jawapan Farin. Okey, fa'il. Farin tulis fa'il. Kenapa dia marfu'? Okey, jawapan dia fa'il. Okey, jawapan fa'il. Okey, siapa boleh bagi jawapan lain? Terima kasih. Terima kasih Farin. Siapa boleh bagi jawapan lain? Rahman, Abdul Rahman, silakan. Request annotation dulu. Baru boleh conteng. Klik request annotation. Nak request tu gambar tali-tali tu. Cepat ya, sebab kejap lagi habis ni. Sebab dia akan automatik habis. Bukan saya yang keluar, dia keluar. Okey. Bukan tahu habis. Okey, saya jalan segera Dia adalah tadi pas ada ini anna kan? Dia ada anna. Allah tu ada isim anna, qadirun khabar anna. Khabar anna jawapan dia. Saya kena jawab cepat sikit sebab takut habis. Khabar anna. Dan soalan keempat, dengan apakah dia marfu'? Dengan apa dia marfu'? Dengan ya Allah. Dengan ya, jawapan dia khabar anna dengan dhammah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Soalan 5. Itulah jawapan dia. Kita dah complete i'rab satu ayat Quran.
Hmm. Nampak? Isim marfu' khabar anna dhammah mufrad. Qadirun. Settle lah. Yes. Okay, ada soalan sekarang ni. Silakan. Ada 1 minit lagi. Soalan silakan. Tanya by microphone dia. Open mic. Open mic. Ustaz, Yes. kenapa dia khobar kenapa dia khobar anna? Kenapa dia khabar anna? Yalah sebab dia duduk selepas Allah tu. Jauh tu. Jauh tak apa. Jauh Tak apa. jauh tak apa. Dia khabar ni kadang dia lagi jauh daripada. Kadang-kadang baris kedua pun ada khabar. Itu tujuan saya. Jauhnya. Ya. Sebab itu tujuan saya buat ayat Quran ni supaya orang nampak pattern khabar tu. Kadang-kadang selalu kita jumpa dekat je kan, tapi kadang-kadang jauh. Selalu sebelah-sebelah je. Betul. Itu tujuan saya buat ayat ni. Bagus, awak dah dapat. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun tu adalah bahawasanya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Bahawasanya Allah, kalau kita susun dekat annallaha qadirun ala kulli syai' pun betul lah dari sudut bahasa, tapi dia tak ada mukjizat. Mukjizat Quran tu tak ada. Kenapa Allah letak belakang? Itu kena belajar di universiti. Kenapa Allah pilih di belakang? Kenapa Allah tak kata annallaha qadirun ala kulli syai', tapi Allah pilih annallaha ala kulli syai'in qadirun? Ada sebab. Itu mukjizat. Saya tak nak ajarlah sekarang, masa tak cukup. Itulah mukjizat. Itu tujuan orang belajar bahasa Arab. Sampai ke Jordan, ke Mesir tu. Boleh air. Okey. Bagus, soalan lagi? Tak ada, Ustaz. Yes. Apa dia?